Kita sambung pelajaran matematik tambahan tingkatan 5, tajuk kinematik gerakan linear. Yang ni adalah bab yang terakhir. Okey. So, saya pergi dulu bab yang terakhir selepas pengamiran, kerana bab yang terakhir ini, bab kinematik gerakan linear ini berkaitan dengan topik pembezaan dan pengamiran. So, saya tak maulah sambung dengan topik yang tidak ada kaitan sebelum kita masuk kepada topik kinematik ini. So, sebaik-baiknya topik kinematik ini dipelajari selepas habisnya topik pengamiran, kerana kita punya pengetahuan tentang pembezaan dan pengamiran itu masih lagi fresh dan kita akan guna dalam topik ini. Okey, so kita tengok topik ini dengan mendalam. So, sebenarnya topik ini telah pun dipelajari dalam dua pelajaran yang berbeza. Okey, yang pertama dalam topik tingkatan 4 fizik pun telah dipelajari, tetapi tidak menggunakan konsep pembezaan dan pengamiran, tetapi konsep asasnya itu digunapakai sebagai contoh kecerunan dan luas di bawah graf bagi graf gerakan, digunapakai dalam pelajaran fizik tingkatan 4 dah. Dan konsep yang sama juga digunapakai dalam pelajaran matematik moden tingkatan 4. So, sebenarnya pelajaran ini telah pun secara asasnya diperkenalkan di dalam dua pelajaran yang berbeza. Cuma pada tingkatan 5 ini kita pergi sedikit advance daripada fizik dan matematik moden, di mana graf yang kita akan guna bukan graf lurus. Graf dia adalah graf lengkung. Maka untuk mencari kecerunan dan luas di bawah graf bagi graf yang lengkung, kita kena guna konsep pembezaan dan pengamiran. Okey, so kita review balik term-term yang diguna pakai dalam pelajaran inilah. Sesaran, hala laju pecutan sebagai fungsi masa. Okey, sesaran, satu zarah dari satu titik tetap ialah jarak di antara zarah itu dan titik tetap tersebut yang diukur dalam arah yang tertentu. Kalau dalam fizik, sesaran ni adalah jarak yang terdekat antara dua titik. Okey. So, kalau kita tengok daripada garis nombor ni, so O ni adalah asalan. Maka pada masa kosong, mula-mulanya titik berada pada titik asalan. Pada masa yang pertama, titik bergerak ke kiri. Okey, sebab apa saya kata dia bergerak ke kiri? Sebab dia negatif 2. Sesarannya negatif 2. Negatif bermaksud ke kiri atau ke bawah, manakala positif bermaksud ke kanan ataupun ke atas lah. So, in this case, sebabkan dia gerakan linear, linear bermaksud garis lurus, gerakan pada garis lurus, maka negatif bermaksud ke kiri lah. Okey, pada masa saat yang pertama. Pada saat yang kedua, dia berhenti seketika. Okey, dia berhenti seketika kerana pada saat pertama dan saat kedua, kedudukannya tidak berubah, sesarannya tidak berubah. Okey, pada saat yang ketiga, dia mula bergerak semula ke kanan menuju ke asalan. Dan pada saat yang keempat, dia bergerak laju ke titik 4. Ke positif 4. Maksudnya bergerak ke kanan sebanyak 4 meter. So, kalau kita grafkan gerakan kita ini pada titik kosong, pada saat yang kosong, pada mulanya pada titik asalan. Pada saat yang pertama, turun ke negatif 2. Lepas tu kekal kepada negatif 2. Lepas tu naik kepada kosong titik asalan pada saat yang ketiga. Dan kemudian naik semula ke atas menepasi asalan ke titik 4. Maka graf yang kita lukis ni, kita ada fungsi. Fungsi dia adalah fungsi masa lah. S sama dengan T kuasa 2 tolak 3T. Kita boleh wakilkan graf yang kita lukis tadi dalam bentuk fungsi masa. Okey, jika O ialah satu titik tetap ataupun asalan dan gerakan satu zarah ke kanan ialah positif, maka sesaran negatif menunjukkan dia berada di sebelah kiri, manakala sifar bermaksud berada pada titik asalan tersebut, manakala positif bermaksud di sebelah kanan. Okey, contoh. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O.
Sesaran S meter pada masa T saat selepas zarah mula bergerak diberi oleh, okey, yang ni fungsi masa. Sesaran itu sesaran seketika. Okey, sesaran seketika tu maksudnya pada saat yang tertentu lah. Contohnya dalam soalan A ni pada saat yang kekosong, itu maka sesaran yang seketika kita panggil instantaneous displacement. Dan kedudukan zarah itu dari titik tetap O. Kedudukan dia maksud kiri ke kanan ke ataupun pada O tu. Okey, so kita kira, kita just masukkan nilai kosong bagi T. 4 tambah 8 darab kosong tolak kosong kuasa 2, kita akan dapat positif 4. So yang ni adalah sesaran pada saat seketika pada saat yang kosong, dia berada di sebelah kanan O. Okey, B kita masukkan 10. 4 tambah 8 darab 10 tolak 10 kuasa 2. 4 tambah 80, 84, 84 tolak 100, negatif 16. Negatif 16 meter. So di kiri O. Okey, nombor 2. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dari satu titik tetap O. Sesaran S meter zarah itu pada masa T saat melalui titik O diberi, okey, fungsi dia 4T tolak T kuasa 2 untuk 0 sampai 5 saat sahaja. Wakilkan sesaran bagi zarah itu dengan menggunakan garis nombor. Okey, kalau kita guna garis nombor, kita lukislah garis yang lurus. So ini adalah S meter O. Okey, pada masa saat yang 0, kosong, kalau kita masukkan 4 kosong tolak kosong kuasa kosong, kosong kuasa 2, kita akan dapat kosong. Maka pada saat yang kosong, T kosong, kita berada pada titik O. Okey, pada saat yang pertama, 4 1 tolak 1 kuasa 2, 4 tolak 1, 3 meter. So kita berada pada 3 meter. So 1, 2, 3. So titik yang 3 meter. So ni pada masa yang pertama, saat yang pertama. Okey, saat yang kedua, 4 2 tolak 2 kuasa 2, 8 tolak 4, 4. So berada pada titik yang seterusnya. So yang ni adalah titik pada masa saat yang kedua. So anak panah. Lepas tu saat yang ketiga, kuasa 2, 12 tolak 9, 4. So pada saat yang ketiga pun pada titik yang sama, tidak berubah. 12 tolak 3, 9. 12 tolak 3, 9. 12 tolak 9, 3. Okey. So ini pada saat yang ketiga. Saat yang keempat, 4 darab 4, 16. 16 tolak 16, kosong. So saat keempat pada titik asalan. Okey, dan saat yang kelima, 20 tolak 25, negatif 5. So negatif 5 sini. So ini adalah saat yang kelima. Okey, selepas tu graf sesaran masa. Graf sesaran masa. So kita tiada masa negatif. Aksinya beginilah. S T untuk S, T saat, S meter. So kita ada 3, 4, 3, 0, 5. So 3 dekat sini, negatif 5 dekat sini lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pada masa yang kosong,
dia berada pada kosong. Pada masa yang pertama dia berada pada 3, masa kedua berada ke 4. Masa yang ketiga pada titik yang ketiga, masa yang keempat pada titik kosong, masa kelima negatif 5. Kita sambungkan, dia membentuk lengkung lah. Itu adalah graf sesaran melawan masa.